Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Untuk memberkati lagi majlis ilmu kita pada malam yang penuh barakah ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah, manjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita hari ini. Sebesar-besar nikmatnya adalah iman, amal dan ketaatan. Dan alhamdulillah hari sekali kita berkumpul pada malam yang penuh barakah ni dalam pengajian online, kuliah online, hakikat kehidupan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua jemaah yang dah bersama dengan saya pada malam ini dan yang baru menyertai pengajian online hakikat kehidupan. Ahlan wa sahlan. Dan malam ni nampak gayanya cepat, nampak view-nya naik tu. Alhamdulillah. Mungkin sebab tajuknya kot. Alhamdulillah. Poligami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sidang jemaah mata Allah SWT, adapun tajuk yang kita akan sambung pada malam ini adalah hasil daripada rentetan pengajian kajian hakikat kehidupan. Dia ada kronologi dia. Dalam syarah kita hakikat kehidupan ni ada je punya kronologi dia. Bukan tiba-tiba cerita bab poligami, tidak. Dia ada sebab kenapa tajuk ini dipilih. Dan dah tiba masanya untuk sampai pada malam ini syarahan berkenaan dengan tajuk ini. Dan tajuk ni sangat penting kerana dia melibatkan adakah kita benar-benar faham yang selama ini duk kita katakan melihat dengan kuasa Allah, melihat dengan kebesaran Allah, adakah kita faham ataupun kita buat-buat faham, sebenarnya tak faham pun. Jadi caranya adalah Allah akan uji. Itu dia. Allah akan uji kita. Allah akan uji dalam konteks kehidupan ini, adakah kita mampu menterjemahkan kembali dalam konteks melihat kebesaran Allah atau tidak. Itu yang kita nak syarahkan. Dan kenapa tajuk ni pula Ustaz nak cerita ni poligami, tak ada tajuk lain ke? Memang tak ada tajuk lain, tajuk ni lah. Jadi sila duduk dan jangan lari. Sila duduk dan jangan lari. Dan tajuk ini bukan tajuk yang kita ambil sekerat-serat. Dan tajuk ini adalah ada rentetannya. Ada kaedah syarahannya. Apatah lagi syarahan yang kita bawa adalah bersandarkan kepada kehidupan. Uslub ataupun usul perbincangannya adalah bersandarkan soft. Poligami ni furuk je, pecahan saja. Satu tajuk yang kecil saja. Dia bukan tajuk yang besar. Tapi manusia yang tidak faham, yang jauh daripada ilmu kebenaran, dia membesarkan perkara yang furuk. Menyebabkan kerana yang kecil inilah akan hancurnya perkara yang besar. Hati-hati. Jadi malam ni dengan masa yang ada dan saya jangka perbahasan ni takkan habis pada malam ini. Kita akan sambung nanti. Sebab perbahasan ni panjang. Panjang lebar perbahasan dia. Ya, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang dah ada kitab itu bersiap sedia dengan kitab yang ada
Ada pen dan kertas, sila salin. Dan ini bukan sekadar kita nak dengar, kita nak tahu, sekadar nak tahu, ataupun sekadar aku dengar apa cerita malam ni. Aku dengar apa cerita malam ni. Dengan keadaan tak puas hati ke apa ke, buang jauh-jauh, betulkan niat. Kita nak belajar, nak didik diri kita ni dengan kefahaman. Nak didik dengan kefahaman. Berlakunya kekacauan, kekeliruan, pergaduhan, kehancuran, satu je sebab. Jahil. Itu je. Jahil dalam kita menelusuri ataupun kita mentafsir ataupun kita menterjemahkan kehidupan. Jahil kita. Jahil kita anggap, ingatkan kita ni dah ada pengalaman hidup. Rupanya pengalaman hidup itulah sebenarnya menghancurkan kehidupan yang akan datang. Sebab belajar dengan pengalaman. Dia tak nak belajar dengan kebenaran. Jadi pada malamnya penuh barakah ni, kita belajar dengan kebenaran. Kita belajar balik dengan ilmu yang benar. Tak ada berpihak ke mana-mana. Saya pun tidak berpihak pada lelaki dan perempuan, tidak. Saya berpihak pada kebenaran. Apa yang benar, kita akan tegakkan. Apa yang batil, kita akan hancurkan. Itu saja. Yang hak berkata yang hak. Kulil haq walau kana marran. Kulil haq walau kana marran. Berkata benar walaupun pahit, kata Nabi SAW. Alaikum bisidik, hendaklah kamu berkata benar. Maka ini tidak akan menyebelahi mana-mana pihak. Perbahasan kita pada malam ini tidak akan menyebelahi mana-mana pihak. Kita akan menyebelahi hanya kebenaran. Jadi mana yang nak disokong dan nak disokong ataupun nak bersama dengan perbahasan ini, maka kena duduk dalam kebenaran. Baik, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sila duduk dan jangan lari. Benar Puan Atika Zuleka, kita boleh cakap siapalah kita yang tak tahu hati, tapi bila datang isunya tak puas hati juga kadang-kadang tu. Itu cerita dia. Kan bagus Puan Atika. Begitulah kita nak. Begitulah yang kita nak. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kita akan sambung kajian kita dalam poligami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebelum itu, cuba kita lihat kronologinya. Kita buat murajaah. Sebelum ni kita bincang tajuk apa sidang jemaah mata Allah SWT. Kita bincang tentang diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Sebelum ini tajuk yang kita bincang adalah diri menyatakan kebesaran Allah. Ingat tu. Interaktif. Interaktif Ustaz Zurina. Interaktif. Ujung nanti bawa soalan macam biasa. Sekarang ni fokus dulu perbahasan kita dalam tempoh mungkin setengah jam awal ni, fokus dulu poin-poin yang nak disampaikan. Kemudian di ujung siaran bila saya kata soalan, baru kita bagi soalan. Fokus dulu macam biasa. Sebab kita tak nak ada distract. Kita tak nak ada lontaran-lontaran dulu. Nak ujah hujung nanti. Nak ujah kita hujung nanti. InsyaAllah. Baik. Jadi sebelum ni, kita buat kronologi pengajian kita dulu. Sebelum ini kita berbincang tentang diri menyatakan kebesaran Allah. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Itu dalilnya. Setelah turun wahyu yang pertama, turun pada Nabi SAW, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kemudian turun surah yang kedua, wahyu yang kedua itu Al-Mudassir 1 hingga 3. Apa peranan manusia ini? Apa peranan khalifah ini? Peranan khalifah adalah menjadi hamba Allah. Apa makna hamba Allah? Tunduk, patuh, taat kepada Allah SWT. Atau dalam kata kita lain, menyatakan kebesaran Allah melalui suruhannya dan meninggalkan larangannya. Itu kena jelas. Itu kena jelas. Makna kata di sini, dalam kuliah kita sebelum ini, kemarin, kita dah syarahkan bahawa diri kita ini zero. Tak ada apa. Tak ada apa yang nak dibanggakan. Tak ada apa yang nak dibesarkan. Tak ada apa yang nak dimuliakan. Asal kita daripada air mani yang hina, kemudian lemah pula itu, surah Yasin ayat 68, surah Sajadah ayat 8. Jadi bagaimana seorang yang lemah dan hina tiba-tiba nak mendabik dada di atas muka bumi ini dengan berjalan dengan kemuliaan dan kekuatan sendiri? Maka maknanya dia tidak faham. Maka sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dalam perbahasan kita sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah kita nak mendalami daripada kaedah memahami tentang diri, menyatakan kebesaran Allah, maka masuklah perbahasan seterusnya dalam kehidupan menyatakan juga kebesaran Allah. Diri menyatakan kebesaran Allah, kehidupan juga menyatakan kebesaran Allah. Apakah kehidupan manusia yang akan menjadi tumpuan hangat dalam perbincangan? Itulah kehidupan alam rumah tangga. Dia. Kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. Cuba kita lihat dulu.
bagaimana perbahasan surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. Kalau kita lihat di sini, baik. Kita tengok surah Ar-Rum ayat 20. Baik. Saya nak kaitkan dulu perbahasan ni supaya jelas. Kenapa perbahasan ni dibincang? Kenapa kena bincang tajuk ni, Ustaz? Baik. Rujuk balik perbahasan kita, nota di skrin ni, di paparan ni dulu. Sebelum saya masukkan syarahan kita. Baik, yang pertama kita lihat. Wa min ayati an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, menghidupkan kamu semula dari tanah. Nampak? Ini kita cerita dah sebelum ini. Dijadikan kita dari tanah. Itu satu. Kemudian, dalam perbahasan tanda-tanda. Ni cerita ni nak kaitkan ni. Kita nak cerita tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan kita nak tengok makhluk. Bukan nak cerita tentang orang ni. Kita nak cerita tentang kuasa Allah. Sebab tu perbahasan kita berbeza. Perbahasan ada orang cerita, tiba-tiba cerita poligami. Apa asas? Tiba-tiba cerita giliran tak betul. Tiba-tiba cerita tak adil. Tiba-tiba cerita ini tak boleh, Ustaz. Tiba-tiba cerita manusia ini lemah. Suami saya tak betul. Tiba-tiba je. Mana asas perbincangan? Tiba-tiba je dah bergaduh rumah tangga. Tiba-tiba dah pilih saya ke dia. Abang pilih salah satu. Nak ceraikan saya ke orang nak pilih dia? Tiba-tiba jumpa saya, Ustaz bagi tip poligami, Ustaz macam mana? Tiba-tiba ni kenapa? Tak ada asas perbincangan ke? Nampak tak? Tak adalah. Tak pernah fikir pun. Kita sebenarnya tak terfikir pun nak cerita poligami. Malah perkahwinan pun langsung kita tak ambil tahu. Yang kita tahu kahwin nak ada apa. Hidup ni nak ada apa. Kita tahu ada-ada je nak kena ada harta, ada benda. Sibuk dengan membina kebendaan. Bukan mencari kebenaran. Akhirnya bila datang sesuatu ujian. Baru kita tergaba-gaba nak cari kebenaran. Kadang-kadang sampai kena hancur, berlebur, bercerai, berai, kena bergaduh. Sebab apa? Dia tak tahu usulnya perbincangan. Kita nak lihat tanda-tanda kekuasaan. Nak lihat tanda-tanda kekuasaan. Saya ulang lagi sekali. Nak lihat tanda-tanda kekuasaan. Bukan mencari kelemahan. Take note. Tanda-tanda kekuasaan. Nampak? Bila nak cari tanda-tanda kekuasaan, ada tak? Nas dalam Quran ada. Ni. Dalam surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi. Cuba tengok. Dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya, Allah jadikan kita. Yang bermula dengan turab, min turab, daripada tanah. Ini bermula dengan Nabi Adam AS. Kemudian daripada air mani, daripada keturunan, maka jadilah kita hari ini. Kalau rujuk dalam surah An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kepada Allah lah kata. Yang menjadikan kamu dari diri yang satu. Maka di sini kalau kita lihat. Apa kaitan tanda-tanda kuasa Allah ni? Pertama, kejadian manusia ini adalah termasuk di dalam kekuasaan Allah. Yang mana manusia Allah jadikan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, maka semalam pun kita bincang tentang hak Allah. Bila tanda kuasa Allah, kita nak menunaikan hak Allah. Nak kena faham. Kita nak cari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka tidak cukup dengan itu Allah nyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Surah Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah? Cuba lihat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nampak? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, ia menciptakan kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu yang sendiri. Maknanya perbahasan rumah tangga ni termasuk dalam tanda-tanda kuasa Allah. Tapi berapa ramai yang nampak tanda kuasa Allah dalam rumah tangga? Maknanya ni belum cerita kahwin lagi ni. Even dalam ayat ni pun sudah cerita ta'adud dah. Poligami. Azwaja, isteri-isteri.
Maknanya, kalau kita lihat dalam surah Rum ayat 20, 21, 22, 20, 21, 22 dan 23, ini soal berbicara soal kekuasaan Allah semuanya. Dan rumah tangga termasuk di dalam perbincangan kekuasaan Allah. Sebab tu apa saja yang berkaitan tentang perbincangan rumah tangga, kita akan kaitkan dengan kuasa Allah. Sebab itu kita kena faham dulu uslub ataupun sandaran perbincangan kita. Sidang jemaah mata Allah SWT. Maknanya kalau kita boleh buat kesimpulan awal dulu. Kita tengok nota kita, saya buat kesimpulan awal dulu. Khair. Baik. Maknanya kita nak melihat tanda kekuasaan Allah. Baik. Tanda kekuasaan Allah ni wamin ayat. Ayat-ayat. Wamin ayat. Ni antara ayat-ayat juga ni. Bila kata ayat-ayat ni, dia adalah tanda lah. Sebab tu kita kena ingat ayat-ayat alam. Kalimah-kalimah ni bukan hanya dalam mushaf saja. Tapi ayat-ayat alam. Nah, maka kalau lihat ayat-ayat ataupun wamin ayatihi. Maka dalam tanda-tanda ini, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23. Ar-Rum, kita betulkan dulu usul perbahasan kita sebelum kita merapu-rapu nanti kan. Adanya soalan merapu keluar sekejap lagi. Itu yang sebab ada yang jenis polistrin bukan poligami. Dia tak tahu nak asas apa ni ustaz. Dia tak tahu. Saya pantanglah dengan bab-bab ni. Dia mulalah kan. Sebab tu saya kalau bawa bidang bab ni, kita ada syarah dia, ada asas dia. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Maka surah Ar-Rum ayat 20 ini cerita tentang kejadian manusia. Dan Allah mulakan wa min ayatihi. Wa min ayatihi. 21 tentang kejadian, dia panggil keturunan atau rumah tangga. Saya namakan rumah tangga lah. Sebab ceritakan tentang keturunan. Perkahwinan, munakahat. Wa min ayatihi, ini tentang kejadian alam. Dan ini kitaran alam, siang dan malam. Nampak? Jadi, adakah kalau kita lihat di sini, Watika Zulaikha ini sebab sangka buruk, dia tak faham tentang kuasa Allah. Ambil kesempatan kelemahan muslimah dua perspektif. Kita tak nak ada banyak perspektif dan persepsi hari-hari. Kita nak letakkan satu. Kalau ada fahaman yang benar, maka tak ada istilah buruk sangka, tak ada istilah tak puas hati muslimin lah, ambil kesempatan lah, muslimah kelemahan lah. Tak ada. Kita tak mau cerita bab makhluk malam ni. Saya tak mau cerita bab makhluk. Makhluk ni memang hina. Cukuplah. Hina dan lemah. Orang lemah mana boleh kahwin? Orang perempuan hina mana dipandang? Lelaki memang lemah kalau kita nak letak. Lelaki lemah, hina. Tak payah nak dabik dada lah, boleh kuat-kuat, tak payah. Orang perempuan tak payah nak dimuliakan, memang hina lah. Sebab tu asas kena betul dulu perbahasan kita. Masing-masing meletak pada diri. Mula-mula lagi. Mula-mula je kita dah betulkan dah. Sebab tak nak lah cerita kelemahan. Mampu tak orang lelaki berpoligami? Memang tak mampu pun kalau tanya saya. Sebab apa? Lelaki lemah. Perempuan lagilah kalau lelaki lemah, perempuan 2 kali lemah. Sebab asal kalau cerita tentang kejadian manusia, asal kejadian manusia ni daripada lelaki. Kemudian jadinya perempuan. Makna setengah daripada lelaki ni. Jadi maknanya kalau lelaki ni kekuatan 100, maka perempuan 50%. Ini 50 pun 100 dah bagi dia. Jadi kalau lelaki ni sifat dia lemah, perempuan 2 kali lemah lah. Nampak? 2 kali lemah. Jadi memang saya takkan cerita bab makhluk ni.
Sebab makhluk ni memang qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Orang perempuan jangan tanya kat orang dia, abang mampu tak, abang lemah tak? Memang lemah dah dia. Memang lemah. Apa tak kena saya ni abang? Hina ke saya? Memang awak hina pun. Tu orang perempuan. Memang hina pun. Orang perempuan tak payah nak rasa nak mulia pun sebab memang hina. Orang lelaki pun hina. Kalau lelaki hina, perempuan 2 kali hina. Kalau lelaki tu lemah, perempuan 2 kali lemah. Sebab itu bergaduh-gaduh. Duduk asas pada kehinaan dan kelemahan. Tetap lepas tu nak berbahas. Takkan jadi. Takkan jadi sebenarnya mata Allah SWT. Asas saja dah salah dah. Bila salah, perbahasan nak cari dapat kata kunci, tak dapat. Sebab tu kebanyakan yang saya lihat dalam polistrin ni, tak habis-habis menyalah. Tak habis-habis mencari kelemahan. Tak habis-habis. Saya tak jumpa lagi yang okey lah. Tak ada. Sebab asasnya mampu ke lelaki ni? Asasnya perempuan, tak cukup ke perempuan ni? Tak cukup dengan isteri yang seorang ni. Dah mulia, dah elok dah. Dah elok seorang dah pun menggatai anak 2 tu. Nampak tidak? Jadi asasnya kata-kata pergi menyalah. Menghukum, menyalah, menuduh. Menghukum, menyalah, menuduh. Habis-habis. Hina menghina. Dalam sekali, ini poligami tak betul. Kuat seks katanya. Ini tak betul ni. Tak ikut Nabi pun. Habis semua dipersalahkan. Sebab apa? Asas tak betul. Asas perbincangan tak betul. Ini yang berlaku sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu kalau tengok dalam nota yang saya tulis ni, poligami seringkali dihubung kaitkan pelbagai perspektif yang negatif. Kerana apa? Kerana mula negatif lah. Mula dengan diri yang hina. Dengan diri yang lemah ni. Kemudian tunjuk kuat. Ingat lelaki kahwin 4 kuat ke? Ingat perempuan yang setia seorang ingat mulia ke? Tu ayat dia. Ingat orang perempuan yang dimuliakan seorang je, ingat mulia dah. Ingat lelaki yang ada 4 isteri dah kuat dah. Nampak? Ini yang tak betul. Asas-asas macam ni tak kena ni. Nampak? Asas begini yang tak kena. Jadi kita kena betulkan asas dia. Nah, jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat, kita nak cerita tanda-tanda kekuasaan Allah. Baru hati kita lapang. Kalau cari kelemahan, kehinaan, wallahi benda yang baik akan jadi buruk. Benda yang baik jadi buruk. Benar Tuan Tai. Benar Tuan Tai. Kalau benar nak faham jadi mudah. Cuma faham bagaimana nak faham. Asas dia. Asas dia. Kita nak mula dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Lelaki buat bukan sebab dia kuat. Tak ada. Dan isteri mempertahankan, jangan pertahankan kemuliaan dia. Saya mulia. Memang dia tak cakap. Tapi perbuatan dia mempertahankan kemuliaan dia sehingga sanggup menghina yang nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Ini yang berlaku. Kemudian menghina suami pula. Abang tak adil. Abang mampu ke adil? Ini yang berlaku. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita lihat tanda-tanda supaya kita faham tanda kebesaran Allah. Sebab itu kalau kita lihat dalam tajuk semua clear. Maknanya ni tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada asas perbincangan kita. Sebab tu saya bukan sewenang-wenang tiba-tiba ustaz tip poligami. Oh no. Ustaz bagi seni giliran ustaz. Seni giliran macam mana? Jangan tanya soalan-soalan merapu kat saya macam tu. Jangan tanya. Ustaz macam mana pembahagian masa macam mana? Macam ni supaya ni isteri pertama tak cemburu, isteri 2 cemburu. Oh itu soalan-soalan merapu. Minta maaf cakap. Kalau dengan saya memang saya zas macam tu je. Sebab asas tak betul. Macam mana nak bagi jawapan kalau asas pun tak betul? Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi mudah-mudahan topik malam ni membuka mata hati kita untuk terus mendalami kekuasaan Allah. Saya tahu ramai nak mencari jawapan daripada isu yang sedang hangat dibincangkan ini. Dipanggil isu internasional kita panggil. Saya cuba nak bawa perbahasan ini kepada perbahasan yang menang-menang. Semua pihak menang. Dia tak ada nak menyalahkan, menghukum, tak ada. Kita nak menang-menang semua pihak. Sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat pada nota, baik.
Baik. Pertama kita clearkan dulu. Pada nota ni cuba lihat. Mukadimah dia. Dia banyak hikmah dia. Hikmah dia banyak. Baik. Cuba tengok dulu. Apa yang berlaku. Saya nak sidang jemaah mata Allah SWT faham dulu. Kenapa berlaku kekeliruan. Pertama kita jawab. Sebab tidak bawa kepada tanda-tanda kuasa Allah. Dan akhirnya kita akan lihat kepada perbahasan keadaan. Masyarakat umum menilai dengan tanggapan yang bersandarkan nafsu dan logik. Akal semata-mata juga banyak dikaitkan dalam melihat isu poligami ini sehingga mewujudkan tanggapan fitnah terhadap poligami itu sendiri. Sedangkan ianya adalah sebuah syariat yang indah dan hakikatnya dan juga merupakan sebuah sunnah bagi Nabi SAW. Kenapa kata sunnah? Sebab perkahwinan itu sunnah. Poligami, ya kita tidak fokus pada poligami, tapi poligami asal daripada munakahat. Nikah itu sunnah Nabi SAW. Kenapa tiba-tiba tak nak kaitkan dengan poligami itu sunnah? Sebab dia dari asal munakahat. Maka saya tulis di sini, ianya merupakan sunnah bagi Nabi SAW. Itu dia. Walaupun tak ada kempen untuk ajak poligami. Ya? Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, ya, Puan Yong Ati. Jangan komen. Dengar aja. Tadah telinga dulu. Nah, baik. Jadi pelaksanaan yang tidak bersandarkan kepada cara melihat poligami dengan sebenar-benar kefahaman. Take note di sini. Pelaksanaan yang tidak dilaksanakan bersandarkan sebenar-benar kefahaman. Maka dia akan menjadikan permasalahan dan menyebabkan contoh yang tidak baik yang akan dilihat oleh masyarakat sekeliling. Nampak? Sebab itu hari ini, kalau kita lihat, poligami ini gagal kerana kekeliruan dan kegagalan untuk dia memahami isu yang lebih besar daripada poligami sebenarnya. Apa dia? Munakahat perkahwinan. Dia gagal dalam memahami subjek perkahwinan. Dan sebenarnya lebih gagal apabila dia gagal memahami subjek kehidupan. Nampak? Jadi, kehidupan, perkahwinan, baru poligami. Kehidupan, perkahwinan, baru poligami. Sepatutnya. Jadi, sebagai contoh. Kalau kita lihat, poligami adalah salah satu cabang di dalam sebuah kehidupan. Dia bukan main issue ya. Saya ulang lagi sekali. Poligami bukan main issue. Dia bukan isu utama. Tetapi kenapa jadi huru-hara ni Ustaz? Kerana dia tidak memahami isu yang utama. Itulah dia. Apa dia? Kehidupan. Apabila dia gagal memahami isu kehidupan, bermakna dia gagal memahami isu perkahwinan. Apabila dia gagal memahami isu perkahwinan, bermakna dia gagal memahami isu poligami. Dia ada tiga dia. Rangkaian dia. Dia ada 3 kronologi yang kita perlu selesaikan sebelum kita terus terjah dekat poligami ni. Sebab poligami dah hujung, dah furuk dah. Tapi kegagalan dalam pelaksanaan poligami ini berlaku apabila dia gagal dalam perkahwinan. Perkahwinan dia gagal kerana dia gagal dalam memahami tarikh kehidupan. 3 ni, set ni kena faham. Dia tidak boleh main terus-terus serang poligami. Tak boleh. Saya kalau sentuh buat poligami, kalau poligami dia huru-hara, polistrain saya akan cek dengan perkahwinan dia. Mana perkahwinan dia problem, bermaksud kehidupan dia problem. Sebab apa kehidupan dia problem? Baik, mari kita lihat. Dia cabang perbincangan kita ini sidang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok. Daripada kehidupan, maka akan lahirnya perkahwinan. Daripada perkahwinan, ada satu lagi isu dia panggil ta'adud. Saya gunakan perkataan ta'adud. Nampak? Ta'adud. Apa ta'adud? Berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Ini cerita dia. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, kehidupan. Asas utama kehidupan. Itu adalah akidah. Tauhid. Tauhid. Maka kalau asas perkahwinan tauhid, maka asas ta'adud tauhid.
Alhamdulillah. Baik. Sekarang ni cuba lihat. Susun jalur dulu. Ni poligami lah ni. Kenapa asas kehidupan tu tauhid? Cuba rujuklah. Tadi surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi. Antara tanda-tanda kekuasaanku. Antara tanda-tanda kekuasaanku tauhid. Maka perkahwinan, iya tauhid juga. Perkahwinan pun tauhid. Apa dia tadi? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, litaskunu ilaiha. Itu tanda. Dia awal minum tu dari awal tadi dah serak suara. Nah, baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT nak ta'adud pula ustaz. Ya. Fankihu masna wasulasa waruba. Kat mana key point surah An-Nisa itu? Sekiranya kamu tidak mampu berlaku adil. Adil cerita tentang apa? Tauhid. Adil cerita tentang akidah. Tauhid. Sebab apa tauhid? Sebab adil sifat Allah. Yang adil. Yang maha mengadili. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di mana tanda-tanda kekuasaan Allah? Di mana tanda-tanda kekuasaan Allah di sini? Cuba lihat. Tanda-tanda kekuasaan Allah ni yang pertama, Allah jadikan manusia. Lelaki. Bila kata An-Nas, Allah jadikan anfusikum. 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 Mari kita tengok, kita kaji. Anfusikum. Bila kata anfusikum, mana dia ada juga An-Nas. Kalau An-Nas ni merujuk pada diri jasadi. Kalau anfusikum ini rujuk pada nafas, roh. Nampak? Dan kalau kita lihat daripada surah Rum ayat 20 tadi, daripada lelaki ini, maka dijadikan azwaja, isteri. Nampak tak? Lelaki, adakah isteri? Tidak. Isteri. Azwaja. Malah lelaki atau suami dalam bahasa Arab adalah zauj. Perempuan atau isteri zaujah. Diambil pada perkataan mana? Zauj. Dasarnya lelaki. Zauj, zaujah, perempuan. Tapi dasarnya pada lelaki. Baik. Maka kalau kita lihat, Allah jadikan daripada lelaki pasangan. Nampak tak? Allah boleh jadikan daripada lelaki pasangan. Maknanya, daripada diri yang satu. Allah kata, diri yang satu. Itulah bermula dengan Nabi Adam AS. Baik, bila kata Nabi Adam AS, ni kena faham benar-benar ni usul ni perbincangan tentang usuluddin. Nah, perhati baik-baik. Bila Nabi Adam AS, pada Nabi Adam AS ini min turab, daripada tanah, kemudian Allah jadikan Siti Hawa, isteri Nabi Adam AS, yang mana dari diri Nabi Adam. Kemudian dengan kuasa Allah, adanya zuriat keturunan. Daripada zuriat keturunan inilah, makanya lahirnya generasi-generasi. Yang ini dipanggil berbilang-bilang. Ini nikah. Ini kehidupan. Baik, saya nak tanya. Tang mana kata poligami yang kata yang tak bagi tu? Tang mana saya tak benarkan poligami? Tak benar berbilang-bilang. Asal saja kita pada berbilang-bilang.
Kalau kata berdua saja, Nabi Adam AS dengan Siti Hawa je. Kalau seorang saja, Nabi Adam saja. Itu pun Nabi Adam AS tidak seorang. Kerana asalnya itu bukan seorang. Tapi dah banyak dah kejadian yang lain. Dan yang tunggal hanya Allah. Nampak? Jadi makna dia di sini, kalau kita lihat, kekuasaan Allah Ta'ala daripada diri yang satu, kemudian Allah jadikan daripada Nabi Adam AS, Siti Hawa, nikah. Daripada pernikahan lahirnya zuriat. Daripada zuriat ini lahirnya keturunan-keturunan. Keturunan-keturunan. Dan ayat surah An-Nisa ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1. Cuba tengok Allah kata apa. Cuba tengok surah An-Nisa ayat 1 Allah kata apa. Allah kata... Surah An-Nisa ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1, cuba tengok. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Maka wahai manusia, tengok kata Allah, bertakwalah. Takwa ni subjek apa? Subjek iman ke subjek apa? Iman, tauhid. Takwalah kepada kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Maka, tak adalah istilah sayanya satu-satunya. Tak boleh pakai dah. Dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya. Daripada Nabi Adam, isteri, wahai perempuan. Jangan dok kata anda independent lady. Saya berdiri sendiri, Ustaz. No, tidak. Anda bukannya berdiri sendiri. Anda dijadikan daripada Nabi Adam. Daripada lelaki. Kita sebut Nabi Adam ni lelaki lah ya. Nampak? Kena faham betul-betul. Ada orang nak dengar terus poligami. Terus cerita poligami. Terus cerita nak adil. Terus cerita nak giliran. Terus cerita tak suka. Janganlah dulu. Tak faham lagi jangan syarah. Dan yang lebih penting, tak faham jangan buat. Ni buat dengan tak faham. Tu jadi tak sefahaman tu. Tu yang dia berselisih faham tu. Suruh dengar, bab ni saya tak mau dengar bab ni Ustaz. Saya nak dengar sekarang ni saya tak adil ni. Sebab mula tak betul. Oh, dengar ni ayat Quran nak kaji-kaji semua ni surah An-Nisa lah pula. Surah Ar-Rum saya tak mau dengar. Masalahnya suami saya tak balik dah 6 bulan. Sebab tak dengar lah tu tak balik 6 bulan tu. Sebab tak dengar, tak ngaji. Tak faham. Nampak? Buat-buat dia terus. Indah apa lagu Piramli tu? Allah, saya pun lupa dah. Tengok cerita kalau dua-dua merajuk anak kahwin 3 senangnya dalam hati. Terus nyanyi je. Kalau beristeri 2 tak faham-faham terus nak beristeri 2. Bila kena dah menyandar bab. Dah kahwin 2 masih lagi duk favor dengan pertama. Duk impit yang pertama, nak jaga yang pertama. Awak dah ada 2 isteri dah. Awak dah ada 2 isteri dah. Allahu Akbar. Yang isteri kedua pula, jenis yang tak faham bahasa juga, 2 kali 5 juga, sama-sama naik tak faham bahasa je. Hara jadi rumah tangga. Ya Allah. Bila suruh ngaji tak mau. Bila suruh sedarkan balik tentang kuasa Allah tak mau. Kalau tak mau, lantaklah. Kita takkan bercakap dengan orang yang tak mau dengar. Dah tak mau dengar, macam mana? Allah tutup penglihatan pendengaran dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hati-hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nampak tidak? Allah tutup pendengaran mereka, hati mereka. Sebab cari dunia tak nak cari Allah. Ingat, betulkan niat kita nak cari Allah, nak cari kebesaran Allah.
Maka setiap perkara kita akan lalui untuk mencari kebenaran di sebalik apa yang berlaku. Apatah lagi kita nak mencari kebenaran di sebalik perkahwinan yang ada dalam Al-Quran. Kita tak kaji pun perkahwinan dari sudut kebesaran Allah. Kita tak kaji. Kita sibuk besarkan isteri kita. Lala besar sungguh dia sekarang. Sibuk besarkan suami kita. Bagi dia makan ustaz. Bagi suami makan. Besar betul dia. Sibuk nak membesarkan isteri masing-masing. Sibuk nak membesarkan suami masing-masing. Tak nak cari kebesaran Allah di dalam rumah tangga. Cari kebesaran Allah dalam rumah tangga. Jangan jadi dia buta. Tu maksud dia. Saya sekali bagi sikit. Tu dia. Sambung balik. Yang kadang ada juga tu. Dalam sepanjang ni lah, hari malam ni, saya cerita serius. Sebelum ni, perjalanan ni, kadang-kadang orang tak mau dengar. Saya dah kena ustaz, poligami. Saya tak sanggup kena. Saya nak marah. Perkahwinan gagal lah. Kehidupan tak faham. Lepas tu buat-buat tahu. Dia buat relax macam tahu. Kadang tu lah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Mari mudah-mudahan yang mendengar malam ni menjadi golongan yang akan menyebarkan kebenaran. Ingat kalau orang tanya pasal poligami, jangan syarahkan lagi selagi tak syarahkan tentang kebesaran Allah. Jangan tiba-tiba, anak, tak tahulah poligami ni. Tidaklah. Cukup-cukup lah. Udah lah satu tu. Jangan cakap macam orang tak ada ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Baru cakap oleh kami, kaitkan dengan kebesaran Allah. Orang minta nasihat pasal perkahwinan, kaitkan dengan kebesaran Allah. Apa-apa pun kita kena kaji kebesaran Allah. Syekh, kita kena besarkan Allah. Anda tahu macam mana cari kebesaran Allah dalam rumah tangga? Tu saja je. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, berbalik dengan isu surah Nisa ayat 1 tadi. Surah Nisa ayat 1. Yang nombor 2 nak tuntut saya tak ada di akhirat. Yang nombor 1 saya minta pilih antara satu. Itulah dia Tuan Khairil. Saya cakap tadi Tuan Khairil. Sekarang ni bila kita tidak faham asas. Mungkin kita dah faham. Alhamdulillah. Isteri-isteri kita tak faham. Bila tak faham dia berselisih faham lah. Tuntut tak adil lah. Suruh pilih 1 dengan 2 dah. Ini cerita isteri-isteri yang tak faham. Kalau dia faham dia takkan jadi macam tu. Yang mana asal orang perempuan daripada lelaki. Suruh pilih-pilih. Kalau Allah pilih dia yang tak ada kan buat tahu. Jangan. Cuba bawa bincang, bawa faham, didik isteri-isteri. Dalam keadaan sekarang Tuan Khairil, kita lah orang lelaki kena mantapkan kembali. Jangan ikutkan keadaan isteri tu. Jangan ikutkan kehendak dia. Allah tak suruh buat macam tu. Kalau nombor 2 tuntut tak adil, itu biar dia buat surat rayuan dengan Allah Ta'ala. Sekarang Tuan Khairil belajar macam mana faham adil itu apa. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yakni letakkan cinta Allah pada Allah. Letakkan cinta itu pada Allah. Jangan pada isteri. Itulah adil. Kalau setakat giliran, kebendaan, itu sak sama. Itu bukan adil, itu sak sama. Sebab tu Nabi kata tak mampu adil. Itu maknanya bukan soal adil. Sayang pun tak mampu sebenarnya. Nak sayang pun tak mampu kita ni. Sebab sayang bukan milik kita. Sayang itu nama Allah. Bukan sekadar nak bagi kereta seorang satu. Sekadar nak bagi rumah seorang satu. Sekadar nak bagi masa seorang 2 jam, sini 2 jam. Letih lah macam tu. Dia belum cerita mak lagi. Tuan Khairil. Belum cerita pasal tanggungjawab dengan mak lagi. Kalau sibuk mengirakan bini-bini, sampai ke sudah kita hancur. Jangan ikutkan dulu keadaan isteri-isteri itu. Jangan kita ikut dengan keadaan kejahilan isteri-isteri. Kalau kita terikut dengan kejahilan kita, maknanya kita lebih 2 kali jahil daripada isteri. Hati-hati. Sekarang mantapkan foundation. Pekakkan telinga dulu. Mantapkan diri. Alhamdulillah, terima kasih, tahniah Tuan Khairil. Sanggup duduk dalam kelas ni nak dengar. Dan jangan salah tanya orang. Lagi sekali. Jangan tanya tak kena tempat. Kalau tak kena tempat, silap-silap, jawapannya, ikutlah orang perempuan memang macam tu. Orang perempuan memang macam tu. Saya pun teruk lagi. Allah.
Jawab macam tu, tak payah ngaji lah. Kalau kita tak ada, takkan nak bawa balik jumpa Allah, kita cakap macam tu. Dah orang perempuan macam ni, ya Allah nak macam mana? Nak jawab dengan Allah depan Allah macam tu? Memang kena. Nah, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah. Baik, jadi maknanya sekarang ni kita tengok ni surah An-Nisa ayat 1 ni, dan juga daripada zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Nampak? Barulah kita datangnya tentang perkahwinan. Barulah datang tentang perkahwinan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini nak tiba-tiba nak kahwin. Apa nak kahwin? Allah. Kahwin nak kerja. Kefahaman tak faham lagi kahwin. Betul kahwin lagi. Lepas tu hara. Ya Allah. Ada kelakar pun ada. Tapi yang kelakar tu geram juga tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik perbincangan kita tadi. Benar. Puan Evelina Ellis. Betul. Baik. Maka di situ, kalau kita lihat balik, kita tengok nota kita balik. Saya sketch ni. Bila kita sketch balik, boleh tengok. Tengok. Tadi kekuasaan kan? Bila kekuasaan, cuba kita lihat. Daripada seorang lelaki ataupun lelaki, saya terus kepada tanda dia. Tengok. Daripada seorang lelaki, Allah jadikan isteri. Adakah satu? Tidak. Isteri. Adakah dua? Tidak. Isteri. Adakah tiga? Tidak. Isteri. Dalil tu dalam Quran. Masna wa sulasa wa ruba'. Masna dua terus. Dua. Sebab apa dua? Memang permulaan daripada cerita tentang kejadian tu dua dah. Masna wa sulasa wa ruba'. Masna wa sulasa wa ruba'. Kemudian ayat itu mengatakan kalau tidak mampu adil. Kalau tak mampu adil, satu je. Clear dulu. Apa maksud tak mampu adil? Maknanya kalau tak mampu meletakkan isteri ni pada Allah. Sebab nanti, kebanyakan nanti dia letak isteri pada lelaki. Saya, aku. Kalau macam tu tak payahlah. Cukup satu, Allah kata. Dua pun letak ke aku lagi. Tiga keakuan. Empat lagi kuat keakuan. Dia tak letak ke Allah. Suami tak ada kapasiti nak letak isteri pada Allah. Dia takut. Sebab tu ramai yang kahwin dia akan takut balik dengan isteri-isteri dia. Abang, saya dah bagi abang kahwin ni bang. Abang tak balik. Ya. Okey, baik. Lagi kelang kabut. Baru duduk kat isi nombor 2, isi nombor 1 panggil. Bang, balik. Baliklah. Duduk nombor 1, nombor 2 panggil. Bang, lalu mati tengah jalan. Bila isteri letak kat Allah, dia tak takut dah. Sebab tu, kalau kamu takut, kalau lebih takut makhluk daripada aku, satu cukup lah. Yang satu tu pun takut dah. Jangan nak dua. Jangan nak tiga. Itu perbahasan syarahnya. Okey, itu yang pertama. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, cuba tengok. Daripada lelaki ini, Allah jadikan ada 4. Malah bukan 4 saja. Daripada lelaki, kalau tengok hukum, memang Allah jadikan 4. Sama ada Allah nak takdir. Dan ini dalam perbahasan takdir lah. Jodoh. Habis Ustaz, mana kalau saya ada 2 je, mana Allah takdirkan 2 je lah. Kalau satu je lah Allah takdirkan tulang rusuk kamu 1 je lah. Kalau ada 4 lah tulang rusuk kamu. Begitu ya? Iya.
Oh itu je. Iya, dah lah, tak payahlah bahas lagi. Oh begitu, dah faham. Habis tu yang ramai tu, itu tak ikut Al-Quran. Al-Quran kata 4 lah. Sebelum turun wahyu surah An-Nisa ni, memang sebelum tu ramai. Bukan kata 4, 100, 200, 1000 pun ada. Nah, sidangnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak letak isteri dekat Allah? Main sini. Ni nak cerita lah ni. Saya tengah cerita nak letak isteri dekat Allah ni. Puan Nur Lela Memat Nurdin. Bila kata letak isteri dekat Allah, letakkan isteri dari kejadian lelaki. Itu masuk ke Allah. Maknanya asal-usul isteri itu. Bukannya semuanya dekat isteri. Apa-apa isteri. Sikit-sikit isteri. Apa-apa isteri. Kau tak ada isteri saya ni payah. Kalau letak pada Allah, balikkan balik isteri itu asal dari mana? Dari diri kita, dari diri suami. Bila dari diri suami, suami datang dari mana? Allah. Itu masuk balik pada Allah. Bila asal daripada, maka tidak boleh mengada-ngada lebih. Nampak? Tidak boleh. Nampak? Jadi maknanya, lelaki Allah berkuasa jadikan 4. Siapa yang berkuasa? Allah berkuasa. Begitu juga dengan isteri. Isteri, cuba tengok isteri. Isteri. Maka adat dalam rumah tangga daripada isteri akan mengambil, Allah akan angkat martabat menjadi ummi atau ibu. Hebatnya Allah Ta'ala menjadikan ummi ini mampu melahirkan zuriat. Bukan sebab ummi, sebab Allah. Allah bagi rahim pada ibu. Bukan soal, saya tak mampu nak lahirkan zuriat, mana saya tak ada. Bukan soal wanita. Soalnya Allah yang nakkan wanita melahirkan zuriat. Maka wanita-wanita yang tak mampu melahirkan zuriat, jangan sedih. Sebab ini kuasa Allah. Sama juga suami-suami yang tak mampu kahwin 2, 3, 4, jangan sedih. Ini kuasa Allah. Jangan sedih. Jadi kuasa Allah dari seorang isteri mampu melahirkan seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, 4 orang anak, 5 orang anak. Kadang-kadang tu subhanallah daripada seorang ibu ada 12 orang anak. Masya Allah. Tabarakallah. Ada yang tak ada anak pun ada. Masya Allah. Tabarakallah. Apa maknanya? Maknanya seorang ibu mampu melahirkan keturunannya ramai. Seorang suami mampu mempunyai isteri yang ramai. Siapa yang bagi izin ramai-ramai tu? Allah. Maknanya, kalau daripada sudut perbincangan kita, daripada perkahwinan, lelaki, perempuan. Perempuan ada keturunan. Lelaki pula, perempuan pula boleh ramai. 1, 2, 3, 4. Keturunan pun boleh ramai. Nampak? Bila ramai, berbilang tidak? Berbilang. Soalan, kenapa berbilang? Kerana, ni yang kait dengan yang akidah ni. Kerana yang tunggal hanya Allah Azza wa Jalla. Khalas, titik. Baik. Ya Puan Fazil Ahmad, ayah saya 12 beradik. Masya Allah. Tengok, Allah tunjukkan kuasa. Sekarang ni, kenapa bergaduh ni? Nampak? Baru kita nampak. Yang tunggal hanya Allah. Nampak? Tunggal hanya Allah. Okey, sekarang dah tahu tak kenapa bergaduh? Tahu tak kenapa bergaduh sekarang ni? Kerana manusia nak memakai sifat yang tunggal. Itulah isu poligami ni berbilang ni, isunya menduakan. Menduakan. Ini isu dia sebenarnya.
Menduakan. Sidang penonton sudah jemaah mata Allah SWT, menduakan ni perbahasan dalam apa sebenarnya? Dalam akidah. Dalam tauhid. Menduakan ni cerita tentang syirik, menyekutukan. Jadi si isteri ni tanpa sedar, orang lelaki pun tak sedar juga. Tanpa sedar si isteri telah memakai sifat tunggal. Sayalah satu-satunya isteri yang tunggal yang ada. Abang jangan nak menduakan saya. Abang jangan nak menduakan saya. Maknanya si isteri mula nak memakai sifat tunggal. Di situlah datangnya pergaduhan, ancaman besar. Kehancuran bermula apabila si suami gagal mendidik si isteri, mengatakan, kamu bukan yang tunggal, mah. Abang silap, mah. Dulu abang kata kamulah satu-satunya isteri abang yang ada. Si isteri pun tahu tak apa. Tu isteri. Isteri yang tak faham bahasa. Sekarang ni tiba-tiba ada datang seorang lagi. Maka datanglah statement, jangan menduakan saya. Menduakan ini perkataan pada siapa sepatutnya? Pada Allah. Jangan menduakan Allah. Itu sepatutnya. Isunya sekarang adalah kita nak jadi Tuhan. Mantap Tuan Raja Ustaz. Jangan mengesakan isteri. Allahu Akbar. Mantap. Kalau saya kata jangan menduakan, jangan menyekutukan. Jangan menyekutukan saya. Nampak? Jangan menyekutukan saya. Kamu siapa? Tanya balik. Suami kena tanya isteri, kamu siapa? Saya isteri abang. Iyalah isteri abang. Kamu siapa? Makhluk atau Tuhan? Saya makhluk. Makhluk memang 2, 3, 4. Makhluk sifat berbilang-bilang. Mari kita mengajar akidah. Ni makhluk. Khalik. Tunggal. Makhluk berbilang. Yang tunggal hanya Allah. Esa. Yang tidak boleh diduakan Allah. Makhluk. Ni bukan 2, 100 boleh. Esa tidak. Esa hanya Allah. Tembak, nampak? Makhluk berbilang-bilang. Makhluk banyak tumpuan. Jangan takut menduakan isteri. Tu tagline je. Takutlah menduakan Allah. Ini kadang-kadang jadi isu. Jangan. Cukuplah 1. Cukuplah. Takut. 2 kan isteri. Nah, ini kebesaran. Maka di sini kalau kita lihat, bila makhluk bersifat berbilang-bilang, tunggal hanya sifat Allah, esa hanya sifat Khalik, banyak tumpuan itu makhluk. 2 yang tidak boleh diduakan itu Allah. Manusia bukan 2, 100. Nampak? Jadi sekarang ni sifat Tuhan yang manusia nak pakai. Sebab apa isteri, orang perempuan dengar baik-baik. Kenapa isteri dekat nak pakai sifat Tuhan? Why? Kerana pada si isteri ada sifat yang Allah campakkan pada wanita. Yang tidak ada pada lelaki. Apa dia? Rahim. Kerana ada rahim inilah si isteri ada chances, kecenderungan untuk memiliki sifat ketuhanan. Dia nak menguasai itu ada. Ada pula sekarang ni duk viralkan video yang pendek tu. Dia buat apa? Law in life dia tulis. Tak tahu dah viral ke belum? Orang duk viralkan law in life. Kalau mother in law. Kalau father in law. Apa lagi law. Lepas tu kalau wife is law katanya. Wife lah law. Ada kadang-kadang buat begitu. Baik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Bila isteri ada rahim inilah tempat lahirnya zuriat. Yang hanya ada pada wanita. Sebab tu wanita ni lebih dominan hidup dia pada seorang lelaki.
Dan hebatnya Allah jadikan wanita tu juga, ingat zuriat daripada ibu. Lelaki tadi dilahirkan daripada seorang ibu. Di situ datang kebesaran bagi seorang isteri. Kerana dia ada title ibu tu. Dia ada dua title. Cuba tengok Dia ada title ibu, dia ada title isteri. Dua-dua ni nak dimuliakan. Betul tak? Isteri nak dimuliakan, ibu nak dimuliakan. Yang si ibu memang ada nas memuliakan ibu. Isteri, ada nas juga Ustaz, memuliakan isteri. Nabi buat. Nabi buat. Yalah. Masalah muliakan sebab apa? Sebab suruhan agama sepatutnya. Bukan nak dimuliakan takut isteri marah. Ini lain lah sebab makhluk. Bila ada dua kemuliaan duduk pada seorang, habislah kalau tak dimasukkan akidah hancur. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di sini, hebatnya Allah buat. Kita tidak boleh jadi tunggal. Kita tidak boleh jadi the only one. Kerana sifat itu hanya pada Allah. Tunggal, esa, itu pada Allah. Lalu Allah jadikan pada manusia, walaupun Allah jadikan lelaki, kemudian daripada lelaki itu ada perempuan, kemudian jadinya anak keturunan, zuriat. Tetapi kena ingat zuriat ini daripada lelaki balik. Daripada air mani. Nampak kitaran dia? Daripada air mani ini, surah As-Sajdah ayat 8. Walaupun dalam biologi, wanita juga ada air maninya, ovumnya dipanggil ovum. Tetapi lelaki, daripada air mani lelaki. Baik, dia kitaran. Bila kitaran ini saling berkait dan berbilang, itu nama poligami itu, berbilang. Maka tiada satu pun yang boleh klaim diri dia tunggal. Tak boleh. Tak ada siapa boleh klaim. Sama ada anak, lelaki tak boleh, perempuan tak boleh, lelaki tak boleh, zuriat pun tak boleh. Sebab dia kitaran. Dia kitaran. Yang independen hanya Allah. Khalas. Ini yang kita nak tengok. Ini sebenarnya. Tempatkan diri pada tempat yang benar. Nampak? Benar. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbilang ni marah, ingat, berbilang kerana nak jadi Tuhan. Bergaduh sebab nak tunggal. Dia bergaduh sebab dia nak jadi Tuhan walaupun tak sedar. Dia nak memiliki. Dia nak memiliki suami. Suami pula nak memiliki. Suami pula bergaduh je. Suami pula nak memiliki isteri. 2 kali 5 lah ni. Memiliki isteri. Masing-masing nak pegang sifat Tuhan. Masing-masing memiliki seorang isteri. Isteri nak memiliki suami. Suami nak memiliki isteri. Memiliki, ini sifat Allah. Manusia kalau pakai sifat Allah, hancurlah. Manusia kalau nak pakai sifat Allah, silakan. Tengok kehancuran akan berlaku depan mata. Kalau nak rasa kehancuran, silakan. Tengok sekali. Suami nak memiliki isteri. Saya nak memiliki isteri. Ni hak saya. Orang perempuan ni tak payah dengar kata dia. Biar buat diam-diam. Kita buat sembunyi-sembunyi. Tak perlukan izin isteri pun. Kita buat diam-diam. Yang penting ada isteri. Tengok sekali. Bila kahwin, silat ribuan, World War III.
Tak apa, gaduh-gaduh dulu, kejap lagi okey lah tu. Tengok-tengok 2 tahun tak okey, 10 tahun tak okey. Lain sekali, KO. Lain sekali, memang macam itulah. Isteri-isteri tak boleh nak berbaik-baik. Tak boleh, tiba-tiba tak boleh. Nampak? Dan ada yang nak berdamai dengan cara bukan akidah, cara seronok. Ada juga yang okey tapi tak ada cerita macam ni. Adapun itu kita bimbang tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab Allah nak tengok kebesaran. Nampak tak kebesaran Allah? Syarahkan mengikut uslub ataupun kaedah kebesaran Allah. Nampak tidak? Gitu. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Dan malam ni kita cerita asas. Besok baru kita cerita keadaan terjemahannya. Cerita buat tentang giliran macam mana sikit. Cerita tentang bagaimana mengendalikan ujian keimanan dan kepimpinan. Malam ni kita cerita tentang keimanan. Besok kita cerita tentang kepimpinan. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita buat ulang kaji balik. Sebab tu soalan tadi saya tanya, sejauh mana hidup kita nak memerlukan, sejauh mana kita hidup memerlukan Allah dalam semua keadaan dan keperluan, atau kita hanya melihat keadaan dan keperluan baru cari Allah. Jadi inilah tepuk dada tanya iman. Baik. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bab malam ni kita perbetulkan keimanan kita tentang perkara ni. Tengok tu slide pun pusing-pusing kat belakang. Nak menceritakan perkara ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang menonton ni lah. Dan 300 lebih ni istiqamah menonton. Jangan lepas ni tajuk ni dah tak tonton pula. Poligami dah, seronok dah. Jangan, sebab ada lagi syarahnya. Panjang lagi cerita kita ni. Bukannya main sekerat ngaji. Tak jadi. Baik. Kita buat ulang kaji lagi sekali murajaah sebelum saya habiskan tajuk ni. Pukul apa dah? Habis dah ni. 11 suku dah terlajak dah. Baik. Pertama kita faham, kita nak cerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Clear tu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ada berbicara soal munakahat, perkahwinan. Ada ayat surah Ar-Rum ayat 21. Baik, daripada situlah kita lihat bagaimana Allah menjadikan manusia dari diri yang satu, kemudian dari tanah jadi pasangan. Dan pasangan ini juga bukan seorang tetapi pasangan-pasangan. Yang ini dipanggil isteri-isteri. Baik, bila kata isteri-isteri, kemudian disambungkan tentang bagaimana kita nak memahami kehidupan ini. Ya, apatah lagi cerita tentang ta'adud. Bilang ni sebenarnya di topik yang mana, Ustaz? Dia berbilang-bilang ini berbicara soal kehidupan. Dia mesti ada cerita tentang kehidupan, perkahwinan dan ta'adud. Tauhid, tauhid, tauhid. Kita faham tu. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, bila kita faham balik tentang asas kehidupan, itu tauhid, akidah, maka di sini baru kita faham kenapa bergaduh ini. Kerana kita nak memegang sifat yang salah. Tak nak sedar diri itu berbilang-bilang. Samalah nanti Tuan Raja Sarizal, bab harta, berkongsi ni cukup dikongsi tu. Dikongsi tu. Dia nampak tunggal pada diri. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini berbilang-bilang memang berlaku dalam diri kehidupan kita berbilang-bilang sebab daripada keturunan perkahwinan datangnya zuriat. Itu berbilang-bilang. Maka Allah jadikan juga lelaki berbilang-bilang. Lelaki, isteri, 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 isteri. Berbilang-bilang. Itu panggil ta'adud. Yang tunggal hanya Allah. Nampak? Lalu Allah jadikan isteri juga berbilang-bilang keturunannya. Boleh melahirkan. Boleh melahirkan. Maka berbilang-bilang. Maka cenderung dengan kasih sayang sebab pada dirinya menghasilkan dirinya itu ada kekuasaan. Cenderung tu ya. Okey. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, maka berbilang-bilang menduakan saya ini termasuk dalam perbincangan akidah sebenarnya. Maka sebenarnya makhluk dan khalik jelas. Yang tidak boleh diduakan itu hanya Allah, manusia boleh. Boleh diduakan. Jadi tak usah nak gaduh bab ni. Kita dah kena khalas titik.
abang saya boleh diduakan. Duakanlah saya bang. Saya ni makhluk yang tak boleh saja Khalik. Ya bang. Ya mah baik. Abang take note benda tu. Habis take note. Tapi adakah jadi? Tidak. Sebab kuasa Allah. Anak itu zuriat keturunan tu kuasa Allah. Samalah dengan suami. Suami nak kahwin lagi ni kuasa Allah. Macam mana lahir? Melahirkan anak tu kuasa Allah. Perkahwinan juga kuasa Allah. Berapa ramai orang nak kahwin tak kahwin-kahwin lagi. Baca doa. Tahu doa kahwin lagi? Doa kahwin lagi ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Itu doa kahwin lagi tu. Ya Allah, kurniakanlah aku. Rabbana hablana min azwajina. Isteri-isteri. Imam doa. Sampai kering tekak doa. Seorang ni isteri. Macam mana keadaan seorang isteri yang nak dapat anak. Ada kadang-kadang setengah tu Allah uji tak ada anak. Dan jenuh minta doa semua. Sebab anak itu atas kuasa Allah. Samalah juga dengan seorang suami. Nak kahwin lagi pun. Tapi ustaz kadang-kadang tu jadi dia tu kahwin dan diam. Tu terpulang. Dia buat cara tidak ikut kedudukan yang benar. Tanggung nanti akibat dia. Itu saja. Adanya Allah izinkan tapi Allah tak rida. Nak yang mana? Biarlah Allah rida. Dan Allah izinkan. Nampak? Jadi, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, untuk itu, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, mukadimah ni malam ni, mukadimah bagus. Ada muka surat, kita baru dekat muka surat apa ni? Muka surat 83 ni. 83, 84, okey dah. Kita dah kat muka surat 84. 85, kita berhenti kat muka surat 85. Alhamdulillah. Okey. Kita akan sambung pada muka surat 86. Kalau isteri baca doa tu macam mana juga? Samalah, tak ada masalah lah. Mana kalau isteri baca, dia merelakan diduakan lah. Itu je lah. Kurniakan isteri-isteri tu, kurniakan madu-madu lah. Puan Sanah Ladis. Tu je. Okey. Okey, soalan. Last. Puan Sheila Hussein. Okey. Ustaz, isu ni ditakdirkan oleh Allah orang kahwin. Tapi orang tu tak amal surah darangan. Seorang suamilah bang kedudukan yang kena. Baik. Itu saya cakap tadi. Tak semua yang Allah izinkan berlaku, Allah ridha. Faham? Semua benda ditakdirkan berlaku. Itu bab takdir kena faham. La tataharraku zaratun biiznillah. Tak semua yang berlaku, itu dengan ridha Allah. Orang mencuri, ditakdirkan berzina. Ya, Allah takdirkan, Allah izinkan. Tapi adakah zina itu dalam ridha Allah? Tidak. Mencuri, ya Allah takdirkan. Kalau Allah tak takdirkan, tak izinkan pencuri datang curi, maka tak jadi. Adakah curi itu Allah ridha? Tidak. Sama dengan perkahwinan tadi. Allah takdirkan dia boleh kahwin diam-diam. Pergi buat belakang-belakang, sembunyi-sembunyi. Sampai kadang-kadang tu kan baru tahu. Tak ikut pula nas suruhan Allah. Ya Allah takdirkan, Allah izinkan. Tetapi adakah Allah ridha? Tidak. Bila Allah tak ridha, rumah tangga dia akan jadi huru hara caca merbah. Itu saja saya nak bagi tahu. Hidup dalam ketakutan. Awak kahwin dua, tapi hidup dalam ketakutan. Masih lagi hidup dalam terperangkap ketakutan. Bermakna kita bimbang Puan Sheila Hussein, dia kahwin Allah izin tetapi Allah tak ridha atas perkahwinan dia. Maka percaya atau tidak perkahwinan begini penuh dengan konflik. Tak percaya tengoklah. Itu dia. Adakah soalan khalifah dulu selebih? Ni soalan ke apa Puan Atikah Zulekha ni? Puan Atikah Zulekha, ni soalan ke apa? Kahwin lebih ni, saya nak tunjuk tadi ayat ni. Mari tengok sikit ayat ni. Baca surah An-Nisa sikit. Ni soalan, jawab sikit. Kahwin lebih ni datang pada ni. Bukan kahwin lebih ni. Kahwin lebih ni dalam Islam menghadkan. Sebelum itu, orang Arab semua bukan kata 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 lebih. Jadi para Khalifah Ar-Rashidin ni, mereka berperang. Memang kalau tengok
Umar Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tidak ada cerita tentang susul jalur perjalanan sisi keluarga mereka, tidak. Tapi cukup dengan melihat Nabi SAW. Lihat Nabi SAW. Adakah Nabi SAW itu seorang isterinya? Kalau Nabi SAW melakukan, adakah sahabat tidak melakukan? Sayyidina Ali bin Abi Talib nak cerita Sayyidina Ali saja yang tak buat, yang tak ada poligami. Yang tidak kahwin isteri lebih. Tapi nak tanya, zaman dulu ada dipanggil hamba abdi. Hamba abdi ni, tawanan perang ni boleh digauli. Hamba. Ni tengok ni ayat 2, ayat 3 ni. Hamba-hamba. Cuba tengok ayat 3 ni. Ini dalil dia. Kemudian jika kamu bimbang tidak berlaku adil di antara isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang saja atau ni Puan Atikah dengar ni. Atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Kamu tak duduk zaman tu, tak faham situasi zaman itu. Kadang-kadang kita seorang di isteri. Isteri seorang, hamba 100. Nak cakap apa? Tengok rujuk ayat Quran. Pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Tu, tawanan perang. Memang isteri seorang, hamba ramai. Allah izinkan pakai. Hamba tarafnya isteri tapi tidak wajib dinafkahi. Pergi berperang, mana hamba nak ambil dan hamba pegang. Tidak boleh kongsi-kongsi lah. Seorang lelaki katalah, berperang, ada tawanan perang hamba. Ambil hamba, dia jagalah hamba tu. Hamba tawanan lah, boleh suruh lah apa-apa. Kalau takut nak kahwin, pakai hamba je. Tu ayat surah An-Nisa ayat 3. Zaman sekarang tak ada sistem hamba. Zaman sekarang tak ada sistem hamba. Sekarang zaman dah tak ada peperangan. Ada isu juga ni, kes hamba ni, ada satu pergerakan itu merelakan diri menjadi hamba kepada pejuang-pejuang Islam kononnya. Tak boleh. Nampak? Jadi, pakailah hamba-hamba yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk mencegah kamu supaya tidak berlaku zalim. Maknanya, kalau tak ada isteri seorang, jangan duk ingat dia ada isteri seorang. Dia zaman dulu khalifah. Sebab Puan Atikah bertanya tentang zaman dahulu, Khalifah Ar-Rashidin. Zaman khalifah. Dan ketika itu ada hamba. Hamba dibenarkan kerana masih dalam tempoh peperangan. Dah. Jadi faham-fahamlah. Okey. Allah redha Tuan Khairil poligami apabila kita kuat untuk menghadapinya dan kita mampu mendidik isteri-isteri kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu tanda Allah redha. Itu je. Okey. Surah An-Nisa ayat 3. Puan Atikah. Bolehkah lelaki sayang sama rata Puan Khairul Wardah? Saya nak bagi soalan balik. Boleh sayang anak sama rata? Adakah boleh sayang anak sama rata? Boleh sayang isteri sama rata? Saya nak tanya, seorang ibu sayang anak sama rata ke? Allah Ta'ala sifat sayangnya meluas. Kalau sayang itu letak pada Allah, semua dapat kasih sayang. Kalau sayang itu duduk kat manusia, malah sayang pula diterjemahkan dengan harta, takkan jadi sama rata lah. Jadi soalan kena pada tempatnya. Tanya bab sayang, biar serah pada Allah. Makna pada Allah, tolonglah yakin dengan Allah. Sekiranya Allah boleh bagi anak tu 5, mana kita mampu menyayangi 5 orang anak. Sekiranya Allah bagi 2 orang isteri, mampulah menyayangi 2 isteri. Sekiranya Allah takdirkan 4 orang isteri, mampulah dia menyayangi 4 orang isteri. Jangan tanya soalan-soalan yang di luar kekuasaan manusia. Itu saja. Habis. Jadi sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, isu sekarang mantapkan kembali kepercayaan dan akidah. Percaya atau tidak, kesimpulan kita pada malam pada barakah ini, melarat ni pukul 11.30 ni. Besok nak koja. Mana yang koja tu? Kesimpulannya adalah berlakunya krisis akidah sebenarnya. Krisis keyakinan dalam rumah tangga.
Allah uji keyakinan itu dengan pasangan. Masing-masing ragu meragui. Akhirnya keraguan menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga. Hati-hati. Sebenarnya isu adalah isu keraguan. Keraguan bermula kerana dangkalnya, ceteknya keimanan yang ada dalam jiwa. Menyebabkan Allah uji, dia ragu datang. Bila ragu, datangnya konflik antara pasangan. Bila konflik pasangan, hancurlah hubungan itu. Itu saja jawapannya. Jadi sudah jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Oh, belum kahwin lagi. Oh, okey. Baik. Cik Khairul dah. Berebut kasih sayang. Berebut ni, mana tadi berebut jiwa ni. Binatang pun tak berebut, Puan Atikah. Berebut kasih, binatang pun tak berebut. Makna kalau manusia berebut kasih, teruk lagi pada binatang. Itu jawapan dia. Tak payah nak kata berebut kasih lah apa lah, tak ada. Binatang pun tak berebut kasih sayang. Tak berebut laki pun binatang. Kucing, tak mana-mana laki ni tak. Tengok-tengok dah nak dah. Saya nak semua 99%. Mintalah kat Allah. Tak payah tergedik-gedik dengan laki. Minta kat laki, tak dapat. Puan Atikah. Tak payah minta kat laki. Minta kat Allah. Kalau minta kat Allah, tak ada isu. Nak 99%. Yang 1% pun tak mampu nak bawa. Yang 1% pun tak mampu nak bawa. Okey? Jadi jangan ambil alih lah sifat Tuhan. Duduk balik hina dengan lemah. Duduk je lah mengaku. Tunduk dia diam-diam. Jangan banyak cerita. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey? Nak banyak tapi ibadat tak banyak. Nak kasih sayang banyak. Tapi jawab banyak, soal banyak. Orang tak dapat lah. Orang yang nak banyak 99% ni, dia dah tak cakap banyak dah. Dia menerima je banyak. Dia tak minta banyak. Kalau nak 99%, bukan 99, 100 lah bagi. Jangan minta banyak. Terima je banyak. Tapi kalau nak minta banyak, ya Allah bagilah 99% kasih sayangmu. Memang tak dapat tu. Memang tak dapat. Spesies yang macam ni memang tak akan dapat kasih sayang. Dia duk pusing-pusing je lah. Pusing-pusing, nak dapatkan suami turun dari langit. I am the only one. Dia duduk dengan keadaan itu je lah sampai bila-bila. Ramai je dia macam tu. Dia duduk dengan ketakutan dan kerja dia. Okey? Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Okey, cukuplah itu perbincangan kita pada malam penuh berkah ni. Ada isu-isu ni memang tak habis cerita. Okey? Itu belum cerita kisah-kisah lagi tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar bicara, terkurang kata saya dan penyampaian. Mohon maaf. Nak jawab lagi, nampak dia Lelah memanglah saya tak suruh ikut kucing. Kucing pun kata aku tak nak ikut aku. Kalau kita ikut kucing, kita lebih teruk daripada kucing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Baik, jadi cukup setakat itu. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan menandah telinga pada malam ni untuk mencari kebenaran dalam isu yang sangat hangat sebenarnya untuk dibincangkan. Apapun tahniah dan syabas kerana masih berfikiran terbuka dan masih berlapang dada demi mencari kebenaran dan mencari redha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting, kata kuncinya adalah kembali kepada kebesaran dan kekuasaan Allah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Baik, saya rasa cukup setakat itu. Kita berhenti kat muka 85 bagi kitab yang edisi lama, muka surat 68. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita pada siri yang seterusnya. InsyaAllah besok apa-apa saya akan maklumkan. Baik, terima kasih. Masuk bab poligami meriah malam ni. Alhamdulillah. Jangan meriah bab poligami je. Jadi yang nak nonton ni janganlah nonton pilih kasih pula ya. Bab yang seronok, yang kena dia nonton. Yang tak kena tak nak. Janganlah. Kita biar jujur dengan ilmu lah. Biar kita jujur dengan Allah. Kita nak menuntut ilmu kerana Allah. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan kebenaran kita nak fahami dan selami agar biar kita benar-benar faham. Biar putus pengajian kita ini. Biar kita jelas supaya kita hidup tidak lagi dalam keraguan. Kita tak nak hidup dalam kekacauan. Terima kasih semua. Mohon maaf lagi sekali atas terkasar kata, terleza cakap. Yang mohon terasa tu, Alhamdulillah mohon terasa lah. Memang kita mengaji kena bagi terasa.
Tetapi dengan tujuan adalah untuk kita perbetulkan diri kita insya-Allah. Mohon maaf sekali, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kefahaman, Allah bukakan pintu hatinya seluas-luasnya, Allah pilih untuk istiqamah dalam ketaatan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dipilih kita semuanya dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.